Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dikurniakan kepada kita untuk membolehkan kita dapat bertemu kembali walaupun secara maya, di mana kita ini insya-Allah meneruskan penghayatan kita pada sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siaran ini jamaah yang dirahmati Allah adalah bahagian yang kedua sekaligus merupakan bahagian yang terakhir daripada sedikit tentang sejarah hidup Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan para jamaah yang mana dalam siaran kita yang lalu, bahagian yang pertama, kita telah pun mendapati bahawa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu seorang tokoh sahabat yang mempunyai banyak kelebihan. Itulah antara kelebihannya. Beliau memiliki suara yang cukup baik, yang cukup merdu, khususnya apabila melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga membuatkan para pendengar, termasuklah Rasulullah sendiri pernah, malah para sahabat yang lain suka mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Abu Musa al-Ash'ari. Selain daripada itu jamaah, Abu Musa al-Ash'ari ini seorang yang suka mengembangkan ajaran-ajaran Islam, di mana beliau berjaya menarik orang-orang daripada kampungnya untuk memeluk Islam, sebagaimana yang telah pun sama-sama kita hayati dalam siaran yang lalu. Begitu juga dengan kebolehan beliau dalam memimpin tentera berkuda, tentera Islam, sehingga kan Rasulullah SAW melantik beliau untuk menjadi pemimpin tentera berkuda dalam beberapa peperangan. Bukan setakat itu jamaah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu seorang tokoh sahabat yang juga memiliki kemampuan, kebolehan dalam mentadbir dan menguruskan hal ehwal masyarakat. Itu sebabnya antara lain beliau diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yaman dan turut membantu masyarakat di sana dalam hal ehwal kehidupan mereka sebagai salah satu medium untuk dakwah Islam itu. Sebab yang ada orang, dia nak lihat agama ini dapat menyelesaikan hidup kita ataupun tidak. Kita ada masalah. Jadi, agama ini boleh selesaikan masalah kita tak? Masalah kita umpamanya pertelagahan suami isteri, pergaduhan adik-beradik umpamanya. Ada tak jalan keluar yang diberikan oleh agama ini? Jadi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dapat memainkan peranan yang cukup baik. Maka sebab itulah jamaah dirahmati Allah, Khalifah Islam yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah mengangkat, maksudnya pernah melantik Abu Musa al-Ash'ari untuk menjadi Governor Basrah. Jamaah dirahmati Allah. Orang-orang di Basrah, kawasan Iraq sana, yang pernah melalui pelbagai kerajaan,
termasuklah kerajaan Himyar dulu, kalau ikut sejarahnya. Bermakna mereka ini dah terbiasa dengan pergolakan hidup yang berbentuk kritis. Yang mana kalau tak betul saja, mereka akan berontak. Mereka akan bantah. Namun jamaah yang dirahmati Allah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bila menjadi governor Basrah, beliau disayangi oleh masyarakat di sana. Sebagai bukti dan dalil menunjukkan bahawa kebolehan beliau dalam memimpin masyarakat dengan cukup cemerlang. Itu di zaman Umar menjadi khalifah. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah pula, iaitu khalifah yang ketiga selepas Abu Bakar dan Umar. Uthman radhiyallahu an pernah melantik Abu Musa al-Ash'ari untuk menjadi governor di Kufah. Kalau Sayyidina Umar di Basrah, Sayyidina Uthman melantik Abu Musa di Kufah, juga kawasan Iraq. Yang mana jamaah dirahmati Allah, juga Abu Musa menjadi seorang governor yang cukup dihormati. Sehingga kan dalam kitab Siyar al-A'lam an-Nubala, di mana Al-Aswad bin Yazid, dalam riwayat ada menyebutkan Al-Aswad bin Yazid pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berilmu dari Ali, iaitu yang dimaksudkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan Abu Musa. Jadi ini ada dicatatkan dalam kitab Siyar al-A'lam an-Nubala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itulah apabila adanya tuduhan-tuduhan, tohmahan-tohmahan yang dilemparkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, khususnya semasa majlis tahkim. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita makluminya bersama, kematian ataupun kewafatan Sayyidina Uthman adalah dengan cara dibunuh. Kalau Umar dibunuh dan dikenal pasti pembunuhnya, tapi Sayyidina Uthman, rumah beliau dikepung. Dan orang-orang daripada daerah Basrah, daerah Kufah ini datang ke rumah Uthman bin Affan, kepung untuk beberapa hari. Dan ini juga melibatkan segelintir orang-orang Madinah. Dan terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an kemudiannya. Sehingga boleh dikatakan ia menjadi semacam satu detik-detik hitam dalam sejarah Islam yang terpalit dengannya beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuklah para tabi'in. Jamaah yang dirahmati Allah, bukanlah ketikanya dalam siaran ini kita nak perkatakan tentang kisah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Tapi daripada situ, terbunuhnya Sayyidina Uthman, orang-orang di daerah Syam yang governor mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sementara orang-orang di Hijaz, termasuklah di Makkah dan Madinah, telah melantik Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah yang keempat selepas Sayyidina Uthman. Jadi, bermakna orang-orang di daerah Syam melantik khalifah yang keempat selepas Uthman dibunuh
adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sebab Muawiyah adalah governor di sana. Sementara orang-orang di Hijaz, mereka lebih cenderung kepada perlantikan ataupun mereka melantik Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sehingga terjadilah daripada peristiwa itu pertempuran ataupun peperangan Al-Jamal, peperangan unta, yang banyak sangat dikaitkan, walaupun peranan yang dimainkan oleh Ummul Mukminin teramat kecil sekali. Kerana Ummul Mukminin menunggang unta. Sebab itu dikatakan peperangan tersebut peperangan unta, peperangan Jamal. Dan selain daripada itu, peperangan antara orang-orang yang menyokong Saidina Ali. Padahal Saidina Ali bukan nakkan kuasa. Tapi itulah yang didesak oleh orang-orang yang memberontak, khususnya yang datang dari Mesir, yang datang dari Iraq, yang datang dari Basrah. Mahukan Saidina Ali menjadi khalifah dengan mereka mempunyai agenda mereka sendiri. Sementara orang-orang di Syam mahukan Muawiyah menjadi pemimpin mereka, menjadi khalifah. Maka berlakulah pertempuran selepas itu yang dikenali dengan pertempuran Siffin. Jadi jamaah, peperangan Jamal dan peperangan Siffin adalah peperangan yang melibatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, peperangan dah hampir dimenangi oleh puak yang menyokong Saidina Ali. Tapi kemudiannya, dengan cukup bijak, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Al-As, telah mengangkat kitab suci Al-Quran. Marilah kita berhukum dengan kitab suci Al-Quranil Karim. Jadi jamaah dirahmati Allah, untuk itu maka peperangan dihentikan dan ingin diadakan majlis tahkim, iaitu untuk memutuskan siapa yang sesuai untuk menjadi khalifah seterusnya dan menyelesaikan isu pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali memberi kepercayaan kepada sahabat yang sedang kita hayati sejarahnya, Abu Musa al-Ash'ari, untuk mewakili pihak Sayyidina Ali. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan pula melantik sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu an untuk mewakilinya. Jadi jamaah dirahmati Allah, masa dan tarikh serta tempat dipersetujui, berlakulah majlis tahkim. Dalam majlis tahkim ini dipersilakan Abu Musa yang mewakili Sayyidina Ali dan juga para penyokongnya, termasuk para pemberontak yang sangat-sangat mendesak Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Maka Abu Musa mewakili pihak ini dan ia declare, dengan dia menyatakan, lebih kurang maksudnya, dengan ini saya sebagai mewakili Sayyidina Ali bersetuju bahawa Sayyidina Ali menarik diri daripada menjadi khalifah selepas Sayyidina Uthman, iaitu khalifah yang keempat. Apabila Abu Musa berkata demikian, tiba giliran Amr bin Al-As, dan Amr bin Al-As mengatakan, kalau demikian bermakna dengan itu Muawiyah lebih sesuai untuk menjadi khalifah. Jadi jamaah dirahmati Allah, kita bukan nak perkatakan majlis tahkim. Sebagaimana yang tadinya kita sebutkan, kita bukan nak perkatakan dalam siaran ini berkenaan dengan pergolakan dan pertikaian para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang pastinya mempunyai kelebihan, keutamaan berbanding dengan kita. Kalau sekiranya kita nak buat satu kesimpulan sekalipun, siapa kita nak menghukum para sahabat, orang-orang yang pernah
makan sedulang dengan Nabi, sama-sama berperang dengan Nabi, sama-sama berjuang dengan Nabi. Sudah tentu kelebihan fadilat mereka jauh jika dibandingkan dengan kita yang belum tentu ada kelebihan ataupun tidak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apa yang nak kita tunjulkan adalah sebahagian orang, termasuk sebahagian umat Islam sendiri, daripada peristiwa majlis tahkim ini telah mengatakan inilah kebodohan. Maaf cakap mungkin bahasa kurang sesuai, tapi itulah yang diguna pakai oleh sebahagian daripada mereka, iaitu menunjukkan kebodohan Abu Musa al-Asy'ari. Itu yang nak kita perkatakan. Mereka kata Abu Musa ini terlalu bodoh orangnya, sehingga menyebabkan Sayyidina Ali hilang jawatan khalifah. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, inilah sifat tawaduk, rendah dirinya serta jujurnya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang pada ketika majlis tahkim itu telah pun lanjut usia. Jadi bila hal ini akhirnya Abu Musa dah declare macam tu, dan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudiannya menjadi khalifah seterusnya, maka Abu Musa kemudiannya mengambil langkah untuk tidak mahu lagi terlibat dalam pergolakan-pergolakan ini. Maka ia dalam sebahagian riwayat menyatakan ia kembali semula ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di mana ia menghabiskan usia senjanya dengan lebih tekun beribadah. Ia solat malam, ia berpuasa dan seterusnya. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, antara jasa yang pernah ditinggalkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kita dapati bahawa sahabat yang banyak bakat, kebolehan dan kelebihan ini memanfaatkan bakat, kebolehan dan kelebihannya ini untuk menyebarkan Islam. Dan ini lebih giat lagi dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang-orang Yaman cukup berterima kasih dengan Abu Musa. Dan apabila beliau menjadi governor di Basrah, kemudian di Kufah, maka beliau juga telah menyebarkan Islam, mengajak orang ramai kepada Islam, dan mengajak orang-orang yang ingkar, hatta dah Islam sekalipun, yang lalai dan sebagainya, mengingatkan mereka, dan mereka ini semua kembali ke pangkal jalan. Inilah jamaah dirahmati Allah, antara yang boleh kita contohi. Walaupun tidaklah kita ini dapat melakukan sebanyak yang dilakukan oleh Abu Musa, tapi setidak-tidaknya kita bila mengamalkan Islam, orang melihat inilah akhlak Islam, dan dengan demikian mereka mungkin tertarik kepada ajaran Islam. Apatah lagi kalau mereka itu merupakan orang Islam sendiri, iaitu contoh tauladan yang baik yang ditunjukkan. Itulah yang dulunya pernah dilakukan oleh para sahabat, termasuklah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Inilah jamaah sekelumit tentang sejarah hidup beliau, dan insya-Allah kita akan sentuh sahabat yang lain pula dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas sokongan yang diberikan oleh para jamaah dalam sama-sama kita menghayati sejarah hidup para sahabat menerusi siaran yang dipancarkan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.